Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jerman berlangsung pada 10 hingga 15 Mac 2024. Lawatan sulung ini bagi memenuhi jemputan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Tepat 10.29 malam waktu tempatan, Perdana Menteri tiba di lapangan terbang Brandenburg, Berlin. Ketibaan beliau disambut Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hassan. Turut menyambut ketibaan Perdana Menteri adalah Duta Besar Malaysia ke Jerman, Datin Paduka Dr. Adina Kamarudin dan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Ahmad Rozian Abdul Ghani. Selain Menteri Luar Negeri, lawatan sulung Perdana Menteri ke Jerman turut diiringi Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz serta Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict. Hari kedua lawatan Perdana Menteri ke Jerman, Datuk Seri Anwar membuat kunjungan balas ke atas Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Astana Bellevue. Ketibaan Perdana Menteri disambut Presiden Steinmeier sebelum kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat bilateral membincangkan hubungan dua hala Malaysia-Jerman. Antaranya melibatkan isu minyak sawit, produk berasaskan sawit, pendidikan serta perdagangan dan perlaburan. Turut dibincangkan isu global meliputi perkembangan semasa di Palestin yang memerlukan bantuan kemanusiaan berterusan daripada semua pihak serta usaha menghentikan kekejaman rejim Zionis. Perdana Menteri selepas itu meneruskan lawatan ke Chancellery Persekutuan bertemu rakan sejawatnya Chancellor Olaf Scholz. Datuk Seri Anwar disambut secara rasmi oleh Chancellor Scholz dalam istiadat penuh protokol. Pada majlis sambutan, lagu kebangsaan negaraku berkumandang diikuti lagu kebangsaan Jerman. Istiadat kawalan kehormat oleh tentera Jerman Bundeswehr turut berlangsung. Kedua-dua pemimpin kemudiannya mengadakan sidang media bersama. Dalam sidang media tersebut, Perdana Menteri menggesa isu Palestin segera ditangani. There have been 4 decades of atrocities, plunder and dispossession of Palestinians. So let us then move forward, and I agree with what the Chancellor said on the final two-state solution to ensure there's peace for both countries and to work in concert to ensure that there is economic development and progress for the people in the area. We move on. We have a problem right now. Do we discuss history? We discuss past atrocities, or discuss how to resolve the problem now? The problem now means cessation of hostilities, stop the killings now, and then the entire international community, Germany, Malaysia and the neighbours, make sure that there's no more violence perpetrated by any group against Muslims or Jews or Christians. Kedua-dua pemimpin juga sepakat komuniti antarabangsa perlu merealisasikan penyelesaian dua negara tersebut. Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia mengambil maklum kebimbangan yang tercetus akibat insiden yang berlaku pada 7 Oktober tahun lalu. Namun, masyarakat Eropah dan Jerman khususnya diminta memberi perhatian kepada fakta bahawa kekejaman, penindasan dan rompakan rejim Israel terhadap hak rakyat Palestin sudah berlaku selama berdekad-dekad. Menerusi sidang media bersama juga, Perdana Menteri mengalu-alukan lebih banyak perniagaan Jerman untuk memanfaatkan lokasi Malaysia yang strategik di Asia Tenggara dan infrastrukturnya yang dibangunkan sebagai destinasi pelaburan pilihan. Germany, of course, our largest trading partner, and we have invested substantial amount, close to $15 billion. And in our discussions, as I've mentioned in Finion, many leading German companies, I'm of course extremely glad that they have chosen Malaysia to be an important hub, center of excellence, training and equipment hub in the region. So I look forward to further collaboration with this subject. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata banyak syarikat terkemuka Jerman memilih Malaysia sebagai hub penting, pusat kecemerlangan dan pusat latihan. Malaysia turut menyambut baik minat Berlin untuk pelaburan baharu dalam tenaga boleh baharu dan teknologi hijau. Perdana Menteri sebelum itu turut meluangkan masa melawat syarikat teknologi tenaga utama di dunia, Siemens Energy.
Siemens Energy yang beroperasi di 90 buah negara dan memiliki kira-kira 90,000 pekerja terlibat dalam keseluruhan lanskap tenaga. Datuk Seri Anwar serta rombongannya turut dibawa melawat kilang tersebut dan mengadakan perbincangan dengan para pegawai kanan Siemens Energy. Tahun lepas, Tenaga Nasional Berhad dan Siemens Energy memeterai memorandum persefahaman untuk memulakan pembangunan hidrogen hijau. Berlin menjadi saksi lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhasil apabila berjaya menarik potensi pelaburan bernilai 45.4 bilion ringgit. Kerjasama dapat diperkukuh, hubungan terus dipereratkan. Malaysia-Jerman kekal negara rakan dagang membawa kemajuan positif bagi ekonomi negara. Kejayaan itu diraih pada hari ketiga lawatan beliau. Mesyuarat meja bulat bersama 38 pemimpin industri dan syarikat perniagaan Jerman, pertemuan bersemuka bersama 5 syarikat pelabur utama Jerman ke Malaysia membuahkan hasil. Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia menerima sokongan dan pengiktirafan mengagumkan daripada para pemimpin industri dan perniagaan di Jerman. Sokongan dan pengiktirafan itu turut diterima daripada kalangan pemimpin politik Republik itu. We have registered a very impressive support, commitment not only among political leaders, very fast for the German government, Chancellor, to invite me and the team to come and giving the honour and recognition to Malaysia, which is relatively much smaller economy, much smaller country, and the exchanges have been very frank, very fruitful, wide-ranging. And then the support by the captains of industry. Zafrul said, quite rare when you have impressive array of chieftains, industry captains from large conglomerates coming, meeting us. Some we meet in the group, some we meet individually. And these exchanges have been extremely useful for us. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menekankan Malaysia kekal sebagai destinasi terbaik dan pilihan untuk membuat pelaburan. Ujar beliau, Malaysia kekal terbuka dan menjamin peluang pelaburan yang progresif bagi pelabur-pelabur di Jerman. Dalam lawatan hari keempat, Perdana Menteri yang dijemput menyampaikan ucap tama pada SME Future Day 2024 mempelawa firma Jerman serta perniagaan di serata Eropah mengambil bahagian, melabur dan menjalin kerjasama dengan Malaysia. Rarely do you have a region working together as one force in ASEAN. Rarely you find extremely peaceful region and the most vibrant economically and the fastest growing region in the world. I take this opportunity to introduce you to the country, to the policies, and at the same time to encourage you to have a look and exploit, use the opportunity for the advancement of your companies, SMEs, and Malaysian economic development. Perdana Menteri turut menekankan kelebihan Malaysia sebagai pintu masuk strategik untuk Jerman ke pasaran ASEAN lebih besar. Malah, ASEAN dijangka muncul sebagai ekonomi ketiga terbesar dunia menjelang 2030. Datuk Seri Anwar turut mengetengahkan manfaat yang boleh diraih pelabur asing daripada pelbagai usaha dilaksanakan kerajaan bagi memudah cara menjalankan perniagaan dan membina keyakinan terhadap sistem Malaysia yang akhirnya dapat memastikan kestabilan jangka panjang di negara ini. Pada hari kelima lawatan, Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan ke Yayasan Kobe di Berlin. Pada lawatan itu, beliau membuat perbincangan dengan pembuat dasar, ahli kumpulan pemikir dan agensi kerajaan. Sesi perbincangan disertai ahli lembaga eksekutif Yayasan Kobe, Dr. Thomas Paulson dan pengarah eksekutif hal ehwal antarabangsanya, Nora Muller serta ahli-ahli pemikir yayasan yang lain. Dalam sesi perbincangan itu, pelbagai isu diketengahkan, antaranya keutamaan dasar dan dasar luar negeri serta isu berkaitan sosial, antarabangsa, hubungan geopolitik dan perkembangan politik semasa.
Sementara itu, pada hari ke-6, Perdana Menteri turut berdiskusi dan bertukar pandangan bersama-sama rakan pemikir dan sarjana Islam Eropah di Berlin. Perdana Menteri berkata beberapa perkara dibincangkan, antaranya peranan sarjana dan cabaran baharu dengan kesemarakan Islamofobia di Eropah. Antara institusi terlibat, Institut Antarabangsa Pemikiran Islam, Institut Dunia Arab dan Institut Pusat Penyelidikan Timur Tengah dan Mediterranean. Rakan-rakan sarjana turut mengusulkan Malaysia mengambil inisiatif merangka strategi berkesan menentang kemarahan budaya tersebut. Perdana Menteri menyatakan komitmen beliau untuk terus menjadi penggerak utama bagi membasmi isu Islamofobia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudiannya meneruskan lawatan ke bandar pelabuhan utama Jerman, Hamburg, pada hari ke-6. Beliau berkesempatan menunaikan solat Jumaat bersama kira-kira 2,500 jemaah di Masjid Al-Nur yang diadakan dalam 2 sesi. Ketibaan Perdana Menteri disambut Imam Masjid, Imam Samir Al-Rajab dan para jemaah. Pada hari sama, beliau turut bertemu dengan para pegawai eksekutif tertinggi syarikat semikonduktor berpangkalan di Belanda, Nexperia BV. Beliau bertemu Ketua Pegawai Eksekutif Nexperia, Zhu Zhengzhang, di Hamburg. Menjelang 2026, Nexperia Malaysia merancang untuk membuat pelaburan tambahan 1.6 bilion ringgit bagi bangunan, peralatan dan automasi di Malaysia. Lawatan ini, saya bertanggapan bertujuan untuk membolehkan keyakinan, kepercayaan dan juga mempamer kewibawaan dalam kalangan kedua-dua pemimpin baik di Putrajaya maupun Berlin untuk bergerak ke hadapan bersama menanggani apa sahaja cabaran supaya perubahan-perubahan yang berlaku dalam ekosistem serantau dan juga global tidak akan mengganggu-gugat hubungan yang telah terbina sekian lama. Itu juga memberikan nilai tambah kepada syarikat, organisasi ataupun pertubuhan yang beroperasi di sini terus yakin dengan keunikan hubungan kedua-dua buah negara ini. Kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim di Jerman dengan mempertahankan usaha untuk membolehkan isu Palestin mendapat tempat di mata dunia dengan tegas menyatakan pendirian Malaysia ke atas isu tersebut walaupun berhadapan di dalam persekitaran negara luar, dalam kalangan pemimpin negara luar. Ini adalah satu kejayaan dan juga pencapaian yang kita boleh banggakan. Kita melihat bahawa banyak perjanjian ataupun komitmen pelaburan dilakukan antara kedua negara, dan kali ini kita lihat potensi pelaburannya mampu mencecah sehingga 45.4 bilion ringgit. Dan saya melihat hubungan ekonomi ini akan menjadi lebih kukuh dan erat selepas ini. Menariknya, kebanyakan syarikat yang Perdana Menteri kita melawat adalah yang memfokuskan kepada barangan dan juga teknologi tinggi. Dan inilah sebenarnya strategi pelaburan yang harus dilakukan oleh kerajaan pada masa ini, kerana kita mahu memastikan bahawa apabila masuknya pelaburan ke negara kita dalam bentuk FDI, ianya mestilah memfokuskan kepada teknologi terkini yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan juga sederhana. Secara umumnya lawatan Perdana Menteri ke Jerman memang kita amat alukan dan kita harap ini berterusan apabila Perdana Menteri melakukan rangka lawatan ke negara-negara lain juga, kerana di sinilah kita lihat bahawa keyakinan oleh pelabur asing terhadap negara kita kian meningkat apabila kita mempunyai Perdana Menteri yang sanggup turun padang, sanggup berjumpa semua pemimpin, mengotai delegasi untuk memastikan bahawa hubungan antara negara semakin erat melalui
peningkatan pelaburan dan dagangan antara negara-negara. Secara keseluruhannya, lawatan rasmi sulung Perdana Menteri ke Jerman telah mencapai objektifnya, terutama dalam aspek mengukuhkan persahabatan yang sedia erat antara kedua-dua negara dan meningkatkan kerjasama perdagangan serta peluang pelaburan untuk Malaysia. Usaha kerjasama pelbagai bidang menjanjikan masa hadapan yang lebih makmur dan manfaat bersama kepada rakyat kedua-dua negara. Siti Salwa Yusof, Hamburg, RTM.